Al-Quran sudah menjelaskan tentang peranan orang-orang yang berdakwah. Begitu juga hadis-hadis yang sahih. Kalau kita kembali kepada hadis al-ulama warathatul anbiya, ulama itu waris nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarithul ilma. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinar, tidak mewariskan dinar, wala dirhaman atau dirham, walakin yuwarithul ilm. Jadi waris para nabi adalah ulama. Ulama adalah dikatakan guru, kerana peranan ulama adalah membimbing umat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amat bahaya orang yang menentang guru ataupun memburukkan guru, mencari kesalahan guru, menghina guru, mengumpat guru, atau apa saja yang berkaitan dengan guru sehingga guru itu dihina oleh masyarakat atau ditinggalkan oleh pelajarnya. Orang yang melakukan hal-hal yang menjadikan seorang guru ditinggalkan dakwanya oleh anak muridnya atau oleh masyarakat, ini adalah seorang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Engkau boleh lihat bahawa sifat orang munafik menghalang-halangi dakwah. Tentulah ulama-ulama yang dikatakan ustaz atau ustazah ataupun guru atau kiai, mereka semua bertugas untuk menyampaikan dakwah yang sudah dipelajari oleh mereka yang berupa waris Rasulullah SAW. Maka nasihat saya, ad-dinun nasiha, jangan dikacau, jangan dirosakkan kelas-kelas atau pengajian-pengajian yang diadakan oleh guru-guru kita. Dan Imam Syafi'i sendiri dalam sebuah buku yang saya tulis, Kewajipan Mukmin Terabai, Imam Syafi'i mengatakan Allah laknat orang yang menghina gurunya. Kita alhamdulillah sudah diberi manhaj yang sahihah. Maka guru-guru yang kembali kepada manhaj sahihah, yakni manhaj salafus salaf, tolong jangan dikacau, tolong jangan diumpat, tolong jangan dicari kesalahannya ataupun keaibannya. Yang kalau kita nak tolong juga ustaz-ustaz, ya, cari teman-teman kita yang jahil, cari teman-teman kita yang masih hidup dengan gulung bid'ah dan maksiat, bawa kepada ustaz-ustaz ini. Ini yang dibenarkan, ini yang disuruh. Adapun memperak-perandakan kelas-kelas ataupun pengajian-pengajian yang ustaz-ustaz kita sudah adakan, ini satu perbuatan yang boleh membawa kepada kemunafikan. Semoga Allah tidak menjadikan antum yang sudah melakukan ni seorang munafik. Semoga Allah tidak melaknat antum, bertobatlah. Kerana Allah cinta kepada orang yang bertobat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 222, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan membersihkan dirinya. Jadi bertobatlah dan bersihkan diri anda daripada menghina guru-guru anda yang ada. Walaupun guru anda itu seorang yang tidak dikenali atau dikenali, tetap kamu menghormatinya. Kerana di dalam sebuah hadis, atau kamakal, tidak ada orang yang dikatakan beriman jika ia tidak menghormati gurunya, ataupun tidak menghormati orang yang tua, ataupun tidak menyayangi yang muda. Saya rasa nasihat ini cukup untuk dipikirkan kepada orang yang sudah melakukan maksiat yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasulnya, iaitu memperak-perandakan majlis ilmu, menghina ulama. Itu perbuatan yang boleh membawa kepada kemunafikan. Maka bertobatlah. Baik, tuan-tuan tengok sejarah bagaimana yang berlaku pada Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Tuan-tuan tengok, kerana apa? Kerana tahu tentang bintang sahaja. Bila kaji tentang bintang, satu hari Imam Malik nak belajar tentang bintang. Lalu pun dia bangun, dia panggil budak. Ketika itu Imam Syafi'i umur 12 tahun. Dia pun panggil Syafi'i. Syafi'i sini, engkau duduk atas kursi aku. Tak ada orang berani. Orang dulu tak berani duduk atas kursi ustaz dan tuan sekalian. Tak berani saya mengaji pondok, tak berani duduk tuan sekalian. Takut tuan sekalian. Takut tuan sekalian. Pernah berlaku saya tengah mengaji tuan sekalian. Anak tok guru tuan sekalian, duduk atas kursi ayah dia, baca kitab 2 baris, rebah pensan tuan sekalian. Pensan tuan sekalian. Depan kami ni, itu kira pengkat abang kami dulu. Pensan tengah baca cerita pensan. Dia tak boleh tahan ilmu dia nak duduk tuan sekalian. Itu cerita orang dulu. Kita sekarang lain cerita tuan sekalian. Dan kursi boleh duduk belakang. Ni dia dulu berlaku tu sebab apa? Dia ada barakah ulama-ulama dulu tu, hebat tuan sekalian. Tak ada orang duduk. Kursi Imam Malik tu tak ada orang berani duduk. Tiba-tiba Imam Malik panggil Imam Syafi'i umur 12 tahun, suruh duduk. Dia kata kenapa? Imam Malik kata, sekarang kamu guru aku. Pada masa tu Imam Malik berapa tahun? Umur Imam Malik 60 lebih tuan-tuan sekalian. Tok guru dan tuan murid dia. Tapi bila dia nak tahu tentang satu ilmu yang dia tak tahu,
Dia respect dekat budak umur 12 tahun, so duduk atas kursi, dia duduk kat bawah, dia menghadap, sebab dia nak tahu kau ceritakan tentang ilmu bintang yang kamu tahu. Tuan-tuan, 60 tahun berdepan dengan budak 12 tahun, anak murid dia, tapi dia menganggap budak ni seorang guru. Sebab apa? Sebab ada yang tak tahu kerana budak ni tahu. Ini tuan-tuan, sebab ulama ni hebat. Ini tuan-tuan sekalian, bila duduk dalam jemaah Islam, dah merasa hebat. Kamu tahu dalam bidang kamu, dan kamu kena respect dalam bidang orang lain. Kamu tahu tuan sekalian, itu kepakaran yang ada, dan kita tak boleh memahir semua benda. Sebab bila tak ada respect ni tuan-tuan sekalian, hari ni tuan-tuan sekalian, ada golongan-golongan yang biadab tuan-tuan sekalian dengan ulama-ulama. Biadab tuan sekalian, angkat tangan jari tunjuk kat ulama tuan sekalian, niat berlaku tuan sekalian. Saya nak sebut tuan sekalian, kali ni saya dah sebut dekat tuan. Kita tunggulah, akan datang pun sepanjang 4 tahun ni kita akan sebut, kita akan cerita semua. Kali dah saya dah sebut dekat perjumpaan dengan ustaz semalam, saya bagi tahu. Kita kena sebut, kena nyahkan golongan-golongan hanya di penyelinap-penyelinap yang kita boleh anggap sebagai golongan munafik yang duduk dalam perjuangan Islam ni. Kita nak nyah keluar daripada perjuangan. Biar sikit tak apa, Islam tak pernah banyak, tapi Islam tak pernah kalah sama Nabi walaupun sikit. Kenapa tuan sekalian? Pembersihan yang berlaku di peringkat dalaman. Ini kena cerita. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan sebagai AJK masjid, banyak perkara-perkara program tak pasal sebab kerana seorang. Apa tuan-tuan nak buat? Biar orang marah sekalipun, tuan-tuan pecat seorang tu, baru clear dalam masjid. Selesai, program berjalan dengan baik. Sebab tak ada racun. Tuan-tuan ingat, benda-benda ni kena jelas dalam Islam. Sebab apa tuan sekalian? Sebab kita nak jaga hukum. Sebab Allah Ta'ala buat ilmu ni hebat untuk manusia. Allah tak pernah sebut pun manusia tu mulia kerana ilmu agama. Tak, kerana ilmu ni terlalu umum. Saya nak Allah Mesti Nama Imam Syafi'i sebut, tunggu dia bagi tahu ilmu tu nur. Ada tak ilmu tu dicerita tentang ilmu agama? Tak. Al ilmu nur, anurullah la yahdi ilal asi. Disebut nur, ilmu tu cahaya. Dia tak bagi tahu pun ilmu tu apa. Apakah ilmu yang dimaksudkan tu ilmu fake? Ilmu tak, semua ilmu dia akan mendatangkan cahaya pada kita apabila kita menjadi orang berilmu. Ini tuan sekalian, orang berilmu ni bukan ada ijazah, tapi kamu respect dan kamu menghormati ilmu kamu, dan kamu menghormati ilmu orang lain. Ini tuan sekalian, jangan ingat tuan sekalian semuanya kita ibadah, dia kena hormat. Ni ada golongan ulama muda tuan sekalian ni, duduk di sekitar Shah Alam tuan sekalian, boleh maki tu guru tuan sekalian. Harudin ulama kepala lutut. Tuan tengok, kamu ulama kecil tu sekarang. Allahu Akbar. Orang tanya saya, ustaz ni dia buat macam mana? Kata tak boleh buat macam mana, mari tu je tuan sekalian. Tak, saya bukan cakap main, saya sebut tuan sekalian. Ustaz buat sungguh tak pernah depan dengan saya tu. Saya tak teringin nak berhujah dengan golongan macam ni tuan sekalian. Bagi saya kamu biadab, walaupun kamu ada ijazah ke apa ke, bagi biadab kamu. Tapi kamu ada PhD sekalipun, kamu ada PhD, kamu berdepan dengan seorang ustaz yang hanya ada ijazah sekalipun, kamu tak boleh meletakkan orang tu macam tu. Tak boleh. Ini pula orang tu ada pengalaman ilmu hebat. Subhanallah. Orang tanya saya tuan-tuan sekalian, kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Harudin, Tok Guru Harudin, dikeluarkan oleh Tuan Guru Hajadi, Tuan Guru Ni Aziz, keluarkan kenyataan. Saya sebut mudah je. Saya kata dia keluarkan kenyataan, saya dengan tanpa fikir saya terus terima. Sebab apa? Pertama sekali ilmu saya tak capai macam ilmu dia. Bila ilmu saya tak capai, otak saya tak mampu nak memikirkan apa yang dibincang untuk jangka masa yang akan datang. Satu bab memang tak mampu. Kita tak mampu nak fikir. Memang dia manusia, dia ada salah. Tapi bagi saya, kesalahan yang dibuat pun dia tak pernah buat kerja seorang, dia berbincang. Tuan-tuan, Nabi kata, salah dalam berbincang tetap aku berikan pahala kepada kamu. Kita tak masuk bincang, hanya sekadar nak bersetuju, ni tak betul. Kau bincang bila terus buat keputusan? Kau cakap dengan siapa? Ilmu kau setakat mana? Sekadar mengaji habis kitab bedah, kamu rasa dah halim sangat? Tak, tuan-tuan. Kita tak boleh nak letakkan begitu, tuan-tuan sekalian. Penghormatan kepada ulama ni perlu diangkat. Perlu kita ambil kira, sebab golongan ini sebenarnya yang dijamin oleh Allah. Tapi kena pertikailah macam disebut dalam ayat ni sekalian. Kenapa kait orang beriman nak cari ulama mana yang betul beriman? Apa maksud beriman? Bukan sekadar percaya dengan semayang saja. Beriman dalam arti kata kamu percaya dan kamu laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Oh betul. Ada ulama tak buat, itu bukan ulama. Itu pengiktirafan yang dibagi oleh manusia, bukan ulama. Ulama yang kita hendak, mesti mereka ni termasuk kalangan orang yang mempercaya, beriman, yakin Allah dan Rasul dia, baru betul ulama. Tuan-tuan, benda ni sebenarnya mudah. Tetapi apabila ada golongan yang membawa fikrah ataupun pandangan sekular dalam kepala otak, lalu mencemahkan kepada manusia yang lain, maka manusia kalah dan terikut dengan perkara ini. Tuan-tuan, perjuangan Islam, perjuangan yang berteraskan kepada Rasul. Maka Nabi memberi jaminan, al-ulama warasatul anbiya. Nabi beri jaminan, ulama tu pewaris aku. Maka apa yang dia bawa kamu kau tengok. Kalau dia bawa selagi mana tak salah dengan apa aku buat,
maka kamu kena terima. Tuan-tuan, kita nak ukur tu tak sah nak cerita ukur dengan Nabi, ukur dengan para sahabat, jauh tuan-tuan sekalian. Dengan ulama yang ada pun kita tak terfikir apa yang mereka buat tuan-tuan sekalian. Allah SWT bagi kekuatan kepada ulama ni mudah lah. Satu benda Tuhan bagi dia pengikut yang begitu ramai, mudah. Ustaz ni berbeza, ustaz ni berbeza. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab berbeza bukan daripada segi pandangan masyarakat, tapi mungkin amalan dia tuan-tuan sekalian. Subhanallah, amalan dia dengan Allah. Allah Akbar tuan-tuan. Macam mana manusia itu cukup kuat dengan Allah, Allah Ta'ala bagi orang melihat kekuatan yang ada. Itu sekalian. Sebab tuan-tuan, bila kita ikhlas, saya pernah cerita dekat tuan-tuan macam mana seorang yang duduk di pondok boleh bercakap dengan binatang. Daripada mana kehebatan ni? Mengaji pondok, mana ada belajar bahasa binatang? Sains tak mengaji pondok je. Bila bercakap dengan binatang, binatang bukan calang-calang. Kita bukan cakap dengan kambing dengan lembu, cakap dengan babi. Tuan-tuan kenal babi? Tak kenal, aku nak tunjuk tu sekalian. Bercakap dengan babi, babi boleh dengar cakap dia tu sekalian. Ni orang alim. Kalau orang alim bercakap dengan babi boleh dengar, tapi orang alim bercakap dengan orang tak boleh dengar, teruk pada babi gitu sekalian. Inilah realiti tu sekalian. Sebab apa tu sekalian? Bila dia bercakap atas kerana Allah, binatang memahami. Tapi manusia tak faham. Apakah salah golongan ini? Kamu sebenarnya kena koreksi hati. Allah bagi tahu tolak. Kalau ada salah ke? Jumpa tanya sebab apa cakap masyarakat ada pandangan ni? Mungkin ada satu pandangan yang berbeza yang lebih tinggi yang kita tak sempat jumpa. Hatiku bukannya naif, pasti ada dugaan yang menunggu. Denganmu aku tahu ku mampu. Oh, kini ku berikan segalanya, jiwa dan raga sedia ku bertemu. Terasa bagai hidup semula, tiada lelah asyik memikirkanmu. Hilangnya dirimu, aku tak menentu. Pertama kali ku rasa tiada salahnya ku akui kelemahanku. Bawaku bersama dirimu. Kini ku berikan segala. Memang seseorang boleh gembira dengan gurunya, seseorang boleh merasa bangga dengan gurunya, seseorang boleh untuk menjadikan gurunya idol kepada orang itu. Akan tapi jangan lebih daripada menyanjung guru dengan merendahkan guru orang lain. Jangan menjadikan guru yang menjadi teladan kepadanya, mengatakan tak ada teladan lain kecuali guru aku sahaja. Kenapa dibatasi teladan kepada satu orang? Kenapa dihadkan ilmu ada kepada satu orang? Warisan ilmu Rasulullah tidak ditinggalkan oleh satu sahabat oleh Nabi SAW. Sekian ribu para sahabat menjadi pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ilmu itu hanya boleh dibatasi kepada satu orang, Nabi akan lantik satu orang menjadi orang berilmu, yang lain akan ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ilmu itu hanya ada kepada satu orang, Allah tidak akan suruh Nabi Musa untuk pergi cari kepada Nabi Khidir dan belajar kepada Nabi Khidir, karena mempunyai ilmu yang tak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kisah-kisah ini untuk kita mengambil iktibar, adab kepada ilmu dan adab kepada orang-orang yang berilmu. Hendaklah kita di dalam sikap kepada guru yang kita sanjung, yang kita muliakan, jangan melebihi batasan dengan merendahkan orang lain, tuan guru orang lain ataupun syekh orang lain. Maka hendaklah hormat kita kepada guru yang kita muliakan tanpa merendahkan orang lain, karena masing-masing mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang
berilmu kepada orang yang berilmu, macam itu juga kalau anak murid tak boleh fanatik dengan gurunya dan merendahkan guru orang lain. Orang yang berilmu pun juga jangan sekali-kali menganggap I am the best, yang lain dia apalah itu. Imam Syafi'i yang lebih mulia daripada kita, ketika Imam Ahmad bin Hanbal sakit diziarahi. Imam Syafi'i ketika sakit diziarahi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Anak murid Imam Syafi'i yang merasa bangga, yang ada sedikit perasaan guru aku adalah hebat, tengok Imam Ahmad pergi ziarah ke depan guru aku, maka anak muridnya mengatakan kepada Imam Syafi'i, hebatnya engkau, imam besar Ahmad bin Hanbal datang menziarahi kepada engkau. Kata anak murid dari Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Syafi'i, kata beliau mengatakan Imam Syafi'i, innal fadla la yufarriqu manzilah, kemuliaan itu tidak membezakan, tidak memisahkan kedudukan seseorang yang mulia. Kemuliaan yang ada pada seseorang, kemuliaan itu akan kekal ada kepada orang tersebut. Inzarani, kalau dia berziarah kepada aku, yakni Ahmad bin Hanbal berziarah kepada aku, fali fadlihi, karena dia orang yang mulia. Wa in zurtuhu, kalaupun saya berziarah kepada dia, karena dia orang yang mulia. Orang yang mulia yang memulai kepada ziarah. Kalau diziarahi karena kemuliaan orang itu, baik dia sebagai penziarah atau dia sebagai orang yang diziarah, kemuliaan tetap ada kepada dia. Ini akhlakul ulama antara Imam Syafi'i dengan anak muridnya. Ketika ingin disanjung oleh anak muridnya, justru dipuji supaya anak muridnya belajar kepada menghormati orang alim yang lain. Di manakah adab ini di zaman kita sekarang? Di manakah akhlak pengikut kepada seorang yang diikuti? Lebih-lebih lagi dalam hal ehwal agama, dalam komennya, dalam Facebooknya, ataupun dalam apa saja yang tangannya itu gatal nak bagi komen. Dengar sedikit pendapat yang mungkin tidak sesuai